very wide. Very wide apa? Okay, saya start dengan this komen daripada Kementerian Pendidikan. Garis pandu. Garis pandu. So sebenarnya saya dah komen dalam live saya benda ni muncul after Minggu Solidariti Palestin kat sekolah. So di sekolah ada gambar dan video kanak-kanak yang bawa senjata mainan dan sebagainya. So in the first place saya nak berhenti kat situ sebab di media sosial pada masa yang sama juga dibanjiri dengan gambar atau video gambar kononnya daripada sebuah SJKC, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, di mana ada juga event lain di mana kanak-kanak ada senjata mainan. Okey. So benda ni serentak kan di media sosial. Tapi bila saya perhati the media edifice, media structure, belah-belah kerajaan, belah-belah PH, saya nampak tumpuan masih kepada senjata mainan Minggu Solidariti Palestin. Dia pun tak sentuh benda tu, seolah-olah dia pun tak nampak di media sosial. Ada juga berlega orang tanya macam mana pula dengan ni yang sekolah Cina ni. So they are not concerned about that. So I think there is some bias there lah. Dan berkenaan dengan garis panduan ni, first thing bila KKM keluar garis panduan dan di dalam situ dia tulis solidariti hasil nukilan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tak faham apa maksud nukilan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim was even someone to be reckoned with dalam media, arena politik, Tun Mahathir sudah terkenal di seluruh dunia sebagai seorang yang bersolidariti dengan Palestin. So, saya dengan perkataan itu sahaja, mereka sudah politikkan the thing, seolah-olah menunjukkan benda ni sebenarnya Anwar lah. Then another thing is jangan beri pendapat yang berimbang, dia kata kan. Apa yang tak seimbang tu? Israel attack Palestin. Israel penceroboh. Israel pengganas. Orang Palestin mangsa. Apa lagi pendapat yang lebih imbang yang kita nak bagi kat kanak-kanak? Oh, realiti yang berlaku di ground. Lepas tu tak boleh bawa bendera. Dia kata nanti ada pihak tersinggung. Saya nak tanya, kalau bawa bendera Palestin, cuba Kementerian Pendidikan namakan siapa yang tersinggung, saya nak tahu. Siapa yang tersinggung? Is it kanak-kanak yang tersinggung, ibu bapa tersinggung? Ataupun ada pihak dalam kerajaan yang tersinggung, you see? So the guideline doesn't make sense. Dan garis panduan ni sebenarnya menunjukkan hipokrisi, satu hipokrisi. Saya tak nak sebut hipokrisi kerajaan. Tetapi kita lepas kepada audience buat kesimpulan masing-masing lah. Who is the hypocrite here when you come out with that guideline? Palestin ni, saya nak share sikit pendapat saya kan. Palestin ni sebenarnya ada isu lain yang mungkin lebih mendalam daripada just a conflict between Hamas and Israel. Sebenarnya, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu saya pernah sebut tak boleh berfungsi. Dia Security Council dia, Amerika ada veto power. Dan ada 3 sekutu Israel dalam Security Council. Amerika, United Kingdom dan France. So baru-baru ni contohnya bila kita ada desakan daripada Russia untuk ceasefire. Russia dan China. So Amerika vetoed the thing. Dia veto, dia seorang veto. Alasan yang diberikan ialah dalam resolution untuk minta ceasefire tu, Russia tidak sebutkan bahawa Israelis have the right to defend themselves. Oleh kerana kamu tak masukkan itu dalam draft resolusi, maka kita veto, kita tak setuju dengan ceasefire. Now, bila kita cerita defend yourself, seperti yang Datuk kata tadi, Israeli sudah lama berada dalam mode attack. Dia duduki tempat orang. United Nations dah lama iktiraf Palestin sebagai sovereign state. So they don't call it occupied anymore. They call it the nation of Palestine. So kalau United Nations and the whole world has recognized Palestine as a sovereign state, dan kemudian
dewan ni menceroboh, they are in attack mode. Yeah. How can you tell that the people in attack mode have the right to defend themselves? In fact, when the Hamas attacked Israel, bagi saya Hamas was defending itself. Ya, betul lah. So bila kita ada situasi itu, there is no solution. United Nations is hypocritical. Kita tak boleh bergantung pada hipokrisi United Nations. That's why kita perlu negara-negara Islam untuk bersatu, solidarity bersama Palestin. That's why it's important. Yeah. Now, we are Islamic nation. Kalau kita tanya DAP kata kita secular nation. We cannot be a secular nation. Tun Mahathir in 2002, masa dia menghadiri satu forum, gerakan was having an event. On the stage, he said, we are a Muslim nation. Then when he came out, the reporter asked him, but Tun, something to the effect of, orang non-Muslim might not agree. He said, well, they can have their own interpretation, but we are Muslim nation. Macam mana kita bukan negara Islam? Islam agama persekutuan. Okey, itu pertama. Islam agama bagi persekutuan. Okey. Bagi persekutuan. Nombor dua, kita ada hukum syariah. Kita ada mahkamah syariah. Kita ada agensi-agensi Islam untuk menguruskan hal-hal berkaitan dengan agama dan penganut agama Islam. Dan bermacam-macam lagi. Itu semua melanggar konsep sekular. Dan tambah pula, ketua negara, iaitu yang di-Pertuan Agong adalah ketua agama Islam. Ya. Dia ada satu kuasa mutlak yang tidak ada pada eksekutif. Iaitu kuasa dalam hal-hal berkait dengan Islam. Kalau perlembagaan telah memberi kuasa itu kepada yang di-Pertuan Agong selaku ketua negara, maka perlembagaan itu, the spirit of the constitution recognizes that this is an Islamic country and therefore the ruler of the country has to be given the complete and authoritative power on matters related to Islam, dan dia adalah simbol negara. Ya? So bagi saya DAP memperbodohkan rakyat. Okay? You have all this, but yet you say secular, but you cannot defend yourself. Why is it secular? You just say. Dia banyak sebut pasal